A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih saudara Jasni. Ya, Jasni Ahmad, orang pertama yang menyapa Tabah, diikuti oleh Mun Maisma, Sarah Ismail, Insinyur Haji Rocky, ya, lepas tu apa nama? Wafa Nurul, Hajah Zainun dari Singapura, terima kasih banyak-banyak, ya. Lepas tu Sarah Ismail, siapa? Puan Zainun, Nazmi Muhammad, apa nama, Aliria, ya, Nazmi Muhammad, Mun Maisma, ya, Amaris Gita Smith, kemarin tak nampak, ya. Hafiz Syarafi, Zaris, Jawada pun dah awal, terima kasih banyak-banyak. Miza Ayat, Nura Hidayat Abdullah, Waalaikumsalam. Cik Nun Abu Bakar, ya, Mun Maisma dah sebut tadi. Muhammad Ali Syafi'i, Dr. Narimah, terima kasih. Zaris, Cik apa ni, Zarus Ismail, Rashidah Syamsuddin, Johar Joib, ya, Rezeki Azam, ya, mana tadi Rezeki Azam tadi, Mas Diana Makmur, Zainab Hassan, Alam Ahmad, Ramini, Hussein, Rashidah Syamsuddin, Suadi Hamid, Jawada pun dah share. So 77 orang masuk kelas, 69 dah share. Terima kasih. 70 Jebon dah masuk. Jebon, Waalaikumsalam. Nur Hayati Bidin, Nurani Raza, Nur Azimah, Abu Hassan, terima kasih. Nita Azmi, ya, Ahmad Dahan, ya, Azizawati Aziz, Kasarina Marina, salam tu. Waalaikumsalam. Akmar Aziz, ya, lepas tu Ella Sweet, Ramini Hussein, Jebon tadi dah share dah, Tok Abah dia kata. Ni Azian Mak Soleh, Umi, ya, lepas tu Fatimah Abdul Wahab, Zainab Hassan tadi, Leni Nadira, Ramini Hussein, Umi Isa, Cik Akmal Musa, Ina Zalina, ya, Jawada dah sebut tadi, Puan Zainun, Zainaja, Has Abu, ya, Cik Akmal Musa dah sebut tadi, Cik Arman, Jebon dah sebut, Salwati Uti, sedekah subuh, ya, untuk mereka yang sedekah subuh. Tahniah, jangan lupa dan berdoa. Taruna Suci, lama tak nampak Taruna Suci, ya. Leni Nadira dah share, terima kasih. 127 dah share. Hari ni hari Sabtu, ya. Zainab Hassan, 16 Julai. Semalam Tok Mak punya birthday, hari ni Tok Abah punya birthday. Azmil Hafiz, sebabnya ngam, ya. Selang sehari. Siti Mariamah, Ramlah Zul, Wong Jowo, terima kasih. Marzila, Normah Basa, Nora Anwar, Siti Afsakula, Wong Jowo tadi tu. Azliza Hanafi, Nur Amalina, Keflizul dah share, terima kasih, ya. Sabri Das, Hanisa Hassan dah. Jaka Utara Sopan, lama tak nampak ni Jaka ni, ya. Marpuah Buhari, Haris Muhammad, Ada Adria, ya, Sirna Jamil. Hari ni cepat ni, 167, 200 share je, kita jalan, ya. Kita sambung topik yang menarik hari ni. Tok Abah nak explain, ya. Hari ni bahagian yang ke-21, ya. Yang ke-21, dah 20 hari dah, 21 hari kita bincang tentang topik ini, ya. Zawiyah Dumiri, Yatimah Mama Yasmin, Nur Hidayat Abdullah dah sebut tadi, Siti Kharija Anis, Liana Sostia, Zainab Hassan, sedekah subuh dah. Jamnah Pairan, terus istiqamah. Erma Razali, Alam Ahmad. Okey, so hari ni memang Tok Abah, Alam Ahmad ingat, ya, Tok Abah 71 tahun. Tapi dia orang kata 17. Muka macam 17. Hati 40. Zurina Muhammad Isa, Nur Amalina, Barak Aiman, ya. Hasina Abbas, Johar Joib, terima kasih, ya. Syam Boli, ya. Okey, Hajar Zainun pun dah sebut happy birthday. Terima kasih banyak-banyak. Siti Afsakula,
Ramai dah ingat dah Taubah punya birthday, ya. Muhammad Johari, ya. Fatimah Abdul Wahab, terima kasih, ya. Intan Sumaya, Nurul Aisyah, Siti Mariamah. 177 share guys, make it 200. Cepat kita nak sambung. Taubah tak boleh sambung sebelum dapat 200. Kita punya standing rule. Akmal Aziz, Haris Muhammad, Taswam Ad, share to 10 groups or 10 people guys. Today is Saturday, most people are on leave, but some people are working or travelling. Salamah Sariman, Sabidah, Mun Mais sebut, Zahara Muhammad Nur. So Puan Zainul dah contact dah. Ayu Saim daripada Arizona, USA. Teratai Crystal Iman, Abishari, Shazri, Izwan Abdullah Hamad, Cik Agma Musda Semput, Arif Jumaat, Nurna Zamzira, Abdul Halim. Waalaikumsalam. Puan Salmah Sail, Hamita Asrita. Lama tak nampak. Intan Sumaya, Nuriza Sulaiman Singapura dah share dah. Terima kasih. 196 sikit lagi. Ina Zalina Yashima, Mama Yasmin dah share kat Facebook dah, dia kata. Man Azhari, Nurani Raza, terima kasih. Khalisha Thomas, lepas tu Siti Ainur Harith, Mat Daud, Nurazdian share. Sana Helwah, dia kata thank you very much. Syukran. Intan Aida, Intan Sumaya, Munmais Manazbo, Siti Fatimah, Nur Ni Said, 247 melompat ke 247 dah. Hasina Hanafi, Masya Mardiah Rakyah, Teratai Crystal Iman, Ramlah Zul dan K Jom Pontian, Kak Jom, Kak Jom Hasmita Asrita, Muhammad Azira Mak Gani. Okey. Baik, so tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat Taubah, thank you yang mengucapkan birthday kepada Tok Abah dan Tok Mak. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini kita bercakap tentang bahagian part 21. Hari yang ke-21 tentang tips untuk sentiasa bermotivasi. Semalam Tok Abah sebut 4 tipsnya, iaitu buat apa pun dengan usaha yang terbaik. Lepas tu sleep thinking, berfikir dalam masa tidur. Selesaikan masalah dalam tidur anda untuk sentiasa bermotivasi. Bangun pagi je dapat solusi. Semalam dah sebut kan bagaimana kita nak programkan otak kita sebelum tidur untuk mencari solusi kepada masalah kita yang sukar kita nak dapat penyelesaian semasa jaga. Allah bagi kita keajaiban, dengan dapat menyelesaikan masalah dalam tidur. Subhanallah. Sleep thinking. Google untuk dapatkan penjelasan. Tok Abah dah terangkan semalam sikit-sikit. Nombor 60, soul cleansing. Kita bersihkan jiwa kita, rohani kita. Sebab semua masalah fizikal, masalah sakit-sakit fizikal sebab rohani yang kotor. Siapa kata? Nabi mengesahkan. Seketul daging kalau kotor satu badan sengsara, sakit. Seketul daging itulah kolbu. Di situlah pusatnya rohani. Rohani kita di kolbu kita. Kalau sehat rohani, sehat kolbu, sehat satu badan. Psikosomatik. Psikosomatik lebih kepada sehat pemikiran, sehat badan. Tapi hati mengawal fikiran. Hati bersih, fikiran positif. Nampak tak? Sains dan agama tidak pernah berlawanan. Kalau berlawanan, sains belum muktamad, agama tidak pernah silap. Sebab wahyu dari Allah. Okey? Dan of course, Tok Abah berhenti pada nombor 61 semalam. Bagaimana nak merangsang diri supaya sentiasa bermotivasi dengan memperkasa 10Q dalam diri kita. Tok Abah sebut in passing yesterday. Tapi bila kita berbincang balik di pejabat semalam, Tok Abah bincang dengan anak Tok Abah Muhammad Syakir dengan Ham, penasihat kita, dan juga kita CEO kita Cik Tuan Saiful Bahri Osman dan juga Cikgu Nazrin. Kita bincang bagaimana kita nak mempromosikan falsafah 10Q dalam semua program Tok Abah. Kita nak jadikan satu falsafah, satu basic, agar ianya kekal. Walaupun Tok Abah sudah tidak ada di dunia, tapi konsep 10Q yang Tok Abah cipta 30 tahun yang lalu akan dapat berkembang. 10Q ni ialah orang tak bincang lah dalam dunia, walaupun mungkin ada bersepah-sepah adanya maklumat, tapi bincangkan satu modul membangunkan diri dan kehidupan dengan 10Q tak ada lah. Tok Abah yang mengutarakannya. Bukan nak bangga-bangga, tak. Kita kutip ilmu orang, kita garapkan, kita gabung jalin. Nothing original there. Tapi Tok Abah yang menyantumkan 10 perkara. Apa 10Q tu? IQ, kepintaran kecerdasan otak. Itu semua orang dah tahu satu dunia. IQ. EQ,
emotional quotient, kemantapan emosi, kesihatan mental dan sebagainya, itu jadi isu sekarang. EQ, tahu. SQ, spiritual quotient, jaga agama, rapatkan dengan agama. Semua masalah di dunia bermula dengan banyak dosa. Ya, semua penyakit dan masalah, kata Khalifah Umar Al-Aziz, disebabkan oleh dosa kita yang lalu. Jadi perbaiki hubungan kita dengan bertaubat, dengan jaga ibadah, dengan sebagainya, maka spiritual quotient akan selesaikan hampir semua masalah kehidupan. Bukan hampir lah, semua lah. Bila kita rapat dengan Allah, ya, Allah sayang kita, semua masalah selesai. SQ, lepas tu RQ, relational quotient. SQ, hablum minallah. SQ, hablum minallah, ya, hubungan Tuhan. RQ, relational quotient, ialah hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Lepas tu kita ada MQ, motivation quotient. Bagaimana kita nak memotivasikan diri kita secara automatik, bukan berharap pada luaran, pada manusia, pada ustaz-ustaz, pada motivator, pada inspirer. Ya, kita boleh of course berguru, belajar, mendengar, ya, tengok YouTube, tengok attend webinar, attend kursus, bagus. Ya, tetapi akhirnya tidak ada orang boleh memotivasikan kita kalau kita tak nak bermotivasi. Only you can motivate yourself. Other people can inspire you, give you information, bagi petua, bagi tip, tapi yang menggerakkan diri untuk bertindak siapa? Awak. Ya, disebut, ya, dalam Quran pun Allah takkan ubah, bukan tak boleh, takkan ubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka sendiri dengan sumber-sumber yang Tuhan telah beri. Nampak tak penjelasan itu? Artinya nobody can motivate you or change you, only you can change yourself. Even God don't want, bukan cannot, don't want to change you. Allah kalau nak apa pun kun fayakun, tak payah apa-apa, tak ada sebab, ya, berlakulah. Tapi Allah pun tak nak ubah nasib kita kalau kita tak nak ubah nasib kita sendiri. Faham ke faham? Of course faham. Itu MQ. Lepas tu kita ada AQ, adversity quotient. Bagaimana kemampuan kita menghadapi sebarang ujian dari Tuhan, dari Allah. AQ, adversity quotient. Ini ada. Konsep ni ada dalam dunia. Tapi dia bersepah-sepah lah. Tok Abah kumpulkan dalam satu modul, dalam satu model, dalam satu pendekatan yang Tok Abah gabungkan sebagai pendekatan 10Q. Kenapa 10Q tak ganjil? Sebab Allah itu ganjil. Tapi dalam Quran disebut tilka asyaratu kamilah. Apabila genap 10, sempurnalah. Walaupun ayat Quran itu berkaitan dengan dam haji, tapi kata ulama guru Tok Abah, boleh ini jadikan sebagai sandaran. Sebab dalam dunia pun orang kata perfect 10. Perfect 10. 10 is perfect. 1 to 10. From 1 to 10, what is the rating? Perfect 10. Tilka asyaratu kamilah. Baru belajar Arab sepatah-sepatah. Asyarah. Asyarah means 10. Ya. Wahidah asyarah 11. Baru belajar sepatah-sepatah. Jadilah, ya. Dia takkan nak cakap Jawa je, ya, cakap Arab lah sekali-sekala, ya. Tok Abah baru belajar. Umur pun baru 17. Umur 17, ya. Allahu akbar, seronok. So, itu AQ. Bagaimana kita menangani ujian. Dan kita jangan takut, ya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih. Kita kan ada Allah bersama kita. Ya. Sebenarnya kalau kita ingat itu, maka kita punya AQ, adversity quotient, akan hebat. Lagipun Allah bagi kita motivasi yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286. Ya, Allah tidak akan uji kita melampaui kemampuan kita untuk menanggung ujian. Itu sebabnya Tok Abah sebut banyak kali kayu all. Kalau ingatlah, ya, pesan guru Tok Abah, Ustaz Fahrul Jui, ala fadilah, ya, fadilah kamsah. Tok Abah dia kata, ya, ombak kita tak besar mana, perahu kita yang kecil. Ombak tu tak besar mana, cuma 3 meter. 3 meter, ya, 3 meter ni 9 kaki tau. Tapi kalau perahu kita kecil, boleh karam. Ombak 3 meter, tapi kalau kita naik kapal 10 tingkat, 12 tingkat, liner, ya, streamliner yang besar, ya, kapal yang besar, ya, ombak 3 meter, 5 meter, 10 meter, tak ada kesan, tak bergegar pun kapal tu. Bukan ombak yang besar,
perahu kita yang kecil. Bukan ujian Allah tu besar, tapi kita iman yang tipis, ilmu kita dangkal, usaha kita yang sedikit, iltizam kita yang rendah, ya, kegigihan kita yang tak banyak, so semangat kita yang tipis, ya, dan sebagainya. So semua kita semua ada tu resources untuk menangani, sebab Allah tak pernah menzalimi manusia, hamba-Nya, tapi manusia yang menzalimi dirinya. Itu part of AQ, Adversity Quotient. Banyak lagi dia punya tip tu. So in fact, Tok Abah akan keep on improving model ini sampailah dianya jadi satu pegangan hidup, kalau boleh satu dunia. Walaupun Tok Abah dah tak ada di dunia, maka anak-anak dan semua orang yang Tok Abah akan kongsikan ilmu ini akan menyampaikan konsep 10Q untuk hidup, untuk menangani semua situasi. Jom perkasa. Nak jadi pemimpin yang hebat, naikkan 10Q. Nak jadi pekerja yang hebat, perkataan tu, lengkapkan diri dengan 10Q. Nak jadi pelajar yang hebat, lengkapkan diri dengan 10Q. Nak jadi suami isteri hebat, lengkapkan diri dengan 10Q. Dengan IQ-nya, EQ-nya, SQ, Spiritual Quotient, RQ, Relational Quotient. Lepas tu MQ, Motivation Quotient. AQ, Adversity Quotient, kemampuan untuk menghadapi ujian. Lepas tu PQ, Physical Quotient. Apa Physical Quotient? Physical Quotient ialah aras kemampuan untuk melakukan kerja-kerja dengan sebaik mungkin. Your dexterity, ya, kemampuan kita untuk menulis dengan baik, untuk bertukang, untuk berkemas, untuk memilih pakaian, untuk masak-memasak, untuk tanam-menanam, untuk buat kerja dengan terbaik mungkin. Untuk orang jadi IT, buat IT dengan terbaik. Orang jadi tailor, buat tailoring dia dengan terbaik. Semalam pun Tok Abah repair seluar seluar untuk jubah Tok Abah, singkat 3 inci. Tok Abah kata, kenapa singkat sangat Zul? Kat Zul Klasik kau, kan tempat biasa Zul Klasik. Tok Abah dengan dia dah 20-30 tahun. Tok Abah pesan nak bawah lutut. Mana pernah Tok Abah pesan buat seluar jubah bawah lutut? Saya kata atas buku lali, bukannya bawah lutut. Memanglah bawah lutut, tapi dia buat macam Bermuda short. Dia pun ketawa. Dia kata, ya. Saya panjangkan 3 inci. Betul. Semalam. Itu PQ, Physical Quotient, kemahiran untuk melakukan. Sebab kerana kita pakai terlampau automatik, terlampau pakai logik, logik, tak pakai emosi. Kerana pakai emosi, tak pakai logik. Jadi kita kena gunakan semua. PQ. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, LQ, Loyalty Quotient. So hidup ini kena ada loyalty. Maka bila Tok Abah tengok cerita Mak Kilau, LQ Tok Abah meningkat. LQ, Loyalty Quotient meningkat. Loyalty kepada keluarga, bangsa, agama, negara, meningkat. LQ. So kita perlu tengok dari masa ke masa filem-filem yang menaikkan semangat dan kesetiaan, kasih sayang, kecintaan kepada keluarga, pada negara, kepada agama, kepada bangsa dan sebagainya. Yang bukan asabiah, tapi part of LQ, Loyalty Quotient. Dan ramai orang muda tu bertanya, dia punya loyalty terhadap majikan agak tipis. Sikit-sikit aja aku berhenti. Bos marah-marah, aku tak boleh kena marah. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Dan teguran daripada manusia adalah teguran dari Allah, teguran yang baik-baik. Dan apa kata Umar? Aku amat cinta, orang yang paling aku cintai, orang yang menegur kesilapanku. Ini orang muda kadang kena tegur terus terus sentap. Tutup pintu hentak mak tegur je kecil hati. Kawan tegur terus boykot. Bos tegur berhenti kerja. Aduh, senior tegur kat tempat kerja, cabut, boykot, tak nak kerja. Bukan semualah, adalah yang Tok Abah jumpa dari masa ke masa. Mak ayah yang komplain kat Tok Abah, minta nasihat bagaimana nak menangani anak-anak yang terlampau tidak ada kesetiaan pada majikan. Dan Tok Abah kata, dan Tok Abah tanya, Tok Abah buat survey kan, yang Tok Abah pernah share dengan you all, berapa persen pekerja di Malaysia mendoakan majikannya? Sebab salah satu tanda setia, sayang, untuk kesetiaan, loyalty quotient, ialah dengan mendoakan majikan, doakan bos, doakan kawan sekerja, doakan pelanggan. Adalah 3%. Daripada 100 orang, 3 orang yang teringat untuk doakan majikan, bos, kawan sekerja.
atau majikan ataupun pelanggan. Macam mana nak ada setia? Macam mana nak ada kesetiaan yang tinggi? Nampak? LQ. Berapa orang doakan Malaysia tiap-tiap hari lepas solat? Berapa orang doakan Malaysia? Ini bukan pertanyaan retorik, pertanyaan yang serius. Berapa orang doakan negara tercinta? Berapa orang komplain tentang pemimpin? Ramai. Berapa orang doakan pemimpin? Wahai Tuhan, bagi ilham kepada pemimpin. Jadikan pemimpin orang yang lurus, jujur, berintegriti. Tidak terlibat dengan penyelewengan, dengan rasuah, dengan... Ada doakan ke komplain dan komplain dan komplain? Ya, ud'uni astajib lakum. Kau doa, aku perkenan. Pesan Allah kepada kita. And yet kita komplain. Semalam Tok Abang dapat sharing daripada seorang anak saudara. Ya Allah, semua negatif about Malaysia. Negatif about Malaysia. Tak ada satu pun yang positif. My response to him was, be careful. Kalau dari pandangan seorang pesimistik, semua yang ada kat Malaysia semua tak guna. Tapi berapa ramai orang di luar sana yang sangat berharap dapat duduk di Malaysia. Kenapa orang sibuk nak masuk Malaysia, seluduk masuk Malaysia jadi parti dan sebagainya? Sebab mereka rasa amat bahagia, ya, dan yang kata syukur dapat ke Malaysia. Tapi orang Malaysia, semua yang disebut tentang Malaysia semua tak elok, ya, tentang politik, tentang ekonomi, tentang itu, tentang semua rosak. Semalam Tok Abang dapat, dan Tok Abang komen, kalau kamu baca tulisan orang yang pesimistik, yang mungkin ada western interest yang negatif, tak ada apa yang baik tentang Malaysia. Kalau tak ada yang baik tentang Malaysia, get out! Get out from Malaysia. Kalau tak nak sangatlah, itu Tok Abang bukan orang politik. Jangan lupa kata, tak, kalau harga ayam tinggi, pelara lah ayam sendiri. Jangan makan ayam. Itu bukan Tok Abang cakap, ya. Kan ni disindir pula. Tapi Tok Abang kan sakit hati juga. Tok Abang tak ada negara lain. I have only Malaysia. This is my country. Ni berkaitan dengan loyalty quotient, bukan keluar tajuk, ya. Tapi dia menghentam aja Malaysia. Mendoakan Malaysia tak pernah, doakan pemimpin tak pernah, doakan rakyat tak pernah. Ya, tapi komplain menghentam dan berbangga menghentam Malaysia. Ya, apa punya bangsa, apa punya rakyat. Ya, come on guys, think about it. Ya, kalau tak nak sangat duduk Malaysia, get out lah. Cari, ramai orang, bukan tak ada, ramai orang pindah ke Australia, pindah ke Canada, pindah ke Amerika, ya, migrate ke Germany, ramai. Migrate ke England, go. Silakan. Kita tak perlukan orang yang tak ada kesetiaan. Ya, Tok Abang bukan orang politik tau. Bukan orang politik, tak minat pun. Ya, tetapi Tok Abang sangat kecewa lah. Ya, ramai orang seronok kongsi tentang kebobrokan Malaysia. Tapi kalau kita orang yang bersyukur, ya, banyak perkara baik dalam Malaysia. I'm not saying Malaysia is perfect. Nobody is perfect. Malaysia banyak kekurangan, baik daripada kepimpinan, politik dan sebagainya, pentadbiran, banyak ada kelemahan yang boleh diperkemaskan sebab semua orang dalam proses pembaikan diri. Kita semua tidak sempurna. We are all work in progress. So is Malaysia. Tetapi bersyukur dengan banyak kebaikan dalam Malaysia. Tok Abang nak sembahyang di Malaysia, kita nak sembahyang. Ada masjid tak? Cukup tak masjid untuk sembahyang? Di sebagai tempat di dunia, ramai orang susah nak solat. Awak nak hantar anak awak ke sekolah apa? Sekolah kerajaan, sekolah swasta, sekolah bidang aliran agama. Boleh tak? Boleh. Komplain lah, komplain. Oh, pendidikan tak bagus lah, gini. Sistem pendidikan tak... Awak yang dididik dengan jadi pandai, sampai pandai komplain tu dididik dengan didikan Malaysia tau. Memanglah tidak sempurna. Sistem pendidikan Malaysia tidak sempurna, tapi dia among the best in the world. Sebab ramai pelajar kita setanding dengan pelajar-pelajar yang terhebat di dunia. Pernah dengar tak? Kita pun menang. Ya, banyak invention kita, student kita perform very well. Baik undang-undang, baik perubatan, kita hantar ke luar negara, our student become the best. Pernah dengar tak? Mereka melalui sistem pendidikan di Malaysia yang tidak sempurna, betul. Ini lain macam punya semangat Tok Abang pagi ni, sebab Tok Abang dapat letter semalam viral surat, ya. Surat daripada manusia, message yang menghentam semua tentang Malaysia. Tidak ada satu yang positif. Ya, sebagainya memanglah harga barang mahal, itu tak cukup, ini tak cukup, makanan binatang tak cukup, ya, macam-macam lah.
Tetapi kalau awak pandang, maaf ya, kalau mata awak jadi mata lalat, semua yang awak pandang, maaf ya, awak tengok najis, tengok tai, tengok sampah, tengok benda busuk. Tapi kalau mata awak mata lebah, sebab hati awak hati yang baik, awak akan nampak betapa banyak kebaikan dalam Malaysia yang awak patut bersyukur. Fikirlah sendiri. Fikirlah sendiri. Jangan dengar cakap Tok Abah pun. Ya, jangan dengar terus komplain. Oh, Fadil Kamsah ni berkempen untuk Malaysia. Nak kempen untuk apa? Umur 71 nak buat apa? Ya, tapi Tok Abah sangat, kata tu, bersyukur hidup di Malaysia. Sangat bersyukur. Walaupun dalam keterbatasan, dalam banyak tak efisien di Malaysia, banyak juga kelemahan lah di Malaysia, tetapi banyak kebaikan. Yang ramai orang di luar sana envy dan cemburu dan kalau boleh nak apa yang ada di Malaysia. Pernah fikir cara tu tak? Pernah fikir tak? Tapi yang Tok Abah nak tanya you all ya, pernah doakan Malaysia? Ni LQ, loyalty quotient. Pernah doakan Malaysia? Pernah doakan pemimpin-pemimpin Malaysia? Pernah doakan Tok Pengulu kat mukim awak? Pernah doakan jiran-jiran awak? Ni semua akan merangsang LQ, loyalty quotient, ataupun aras kepintaran dalam membentuk, memperkasa semangat kesetiaan. Kalau anda seorang pekerja, ada doakan majikan, doakan bos, doakan kawan sekerja, doakan pelanggan, yang Tok tanya almost every day in my program. Yang dalam kaitan LQ, loyalty quotient. Dan mudah-mudahan Tok Abah hari ni cakap lain macam sikit sebab Tok Abah kena juga take care of my verbal quotient. Adakah perkataan-perkataan yang Tok Abah pilih sesuai untuk bercakap dengan anda? Ataupun anda mula tersinggung. Kalau anda tersinggung atas sebab-sebab yang munasabah, Tok Abah tak risau. Tapi kalau awak tersinggung atas sebab yang tidak munasabah, yang tak sepatut awak tersinggung, ya, sebab kita tidak sempurna. Ya, kalau kita ditegur, janganlah sentap. Ingat kata Umar Al-Khattab, orang yang paling aku cintai, orang yang menegur kesilapanku, bukan memuji aku. Dan apa kata Ali? Barang siapa puji aku cari batu, aku baling dia dengan batu. Ali tak suka dipuji. Ali minta ditegur. Sebab kita tidak sempurna. Teguran akan mudah-mudahan mengubah kita ke arah yang ma'ruf. Ya, hidup kena cari pahala. Pahala boleh bela diri kita. Hidup jangan sibuk cari piala, puji-pujian, hadiah, anugerah. Hidup jangan sibuk cari piala. Piala sering membawa bala. Ya, awak nak people's appreciation, kita nak Allah punya acceptance, redha Allah, mardatillah. Okay guys. Ya, Tok Abah tak nak minta maaf lah sebab kita cakap benda yang lillahi ta'ala. Nah, so kalau kita benda cakap yang kita betul kita nak minta maaf kat orang, tapi kalau awak terkecil hati, tak apalah. Ya, it's okay lah. Ya, it's okay to hate me, it's okay. Sebab Tok Abah pun hidup entah yang sehari dua hari ni untuk membangunkan diri dengan berpesan pada orang agar bersyukur. Dan hari ni satu hari satu hadis, hari ni bercakap tentang zuhud. Apakah satu sifat yang menyebabkan Allah akan sayang kat kita? Ya, sahabat bertanya pada Nabi. Nabi berkata, belajar untuk berzuhud. Awak bersyukur dengan apa yang ada. Tidak cinta dunia, bukan benci dunia. Tidak cinta dunia, bukan benci kekayaan, benci kereta besar, benci rumah besar, bukan. Tapi apa yang kita ada, kita jangan berlebih-lebihan. Kita tak masukkan dalam hati. Awak ada rumah besar, alhamdulillah. Tetapi tidak berbangga-bangga, tidak riak, tidak ujub, ya, tidak sampai terkesan kepada hati, sampai lupa diri. Dan tengok orang berjaya, kita zuhud. Artinya kita tak dengki, kita tak kecil hati, kita tak rasa cemburu yang negatif. Tapi kita bersyukur. Bagusnya jiran-jiran aku semua bahagia, jiran-jiran aku semua berjaya, jiran-jiran aku semua ada anak-anak yang pandai-pandai, ya, lulus dan sebagainya, gini. Ya, alhamdulillah, pendidikan tinggi, berjaya dalam bidang masing-masing. Syukurnya, seronoknya kita. Itu orang yang zuhud. Zuhud untuk diri, zuhud untuk orang lain. Hari ini punya satu hadis, satu hari satu hadis. Tok Abah baca tadi, Tok Abah dapat semangat. Itu pun part of apa nama LQ dan VQ. Kita bersyukur. Ya. Dan of course satu lagi Q yang Tok Abah sebut semalam ialah balance Q, BQ, balance Q. Ya. Inilah masalah yang paling penting dalam hidup, kita tidak seimbang.
tidak ada work-life integration, tak ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, tidak ada keseimbangan antara diri keluarga dan kejiranan, tak seimbang. Dan kita akan timbul masalah demi masalah demi masalah. Ya. So 10Q. Ni semalam punya cerita. Lupa nak bincang. Ya. Tok Abah dah cakap lebih kurang setengah jam kau, tapi tak sebut pun penaja program kita ini. Punya semangat, bermotivasi sebab nak cerita tentang LQ tadi dan 10Q. Ya, so program kita diwakilkan oleh webinar, ya, yang akan berlangsung pada hari Isnin 18 Julai. Semalam aja 200 orang dah mendaftar. So Tok Abah sangat bahagialah, sebab Tok Abah ingat 50 orang je pun dah seronok dah, tapi dah beratus-ratus dah ni. KKM hantar 55 orang, lepas tu AT&T hantar berpuluh-puluh, lepas tu Sepang, ya, daerah Sepang hantar berpuluh-puluh, ya, dan ramailah orang penterian dan berbagai-bagai agensi, ya. Something Solution hantar 20 orang, 13 orang, ya, macam-macam. Tok Abah nampak semalam tu yang datang mendaftar. So please boss, send your staff to our program on Monday. Boleh sempat hari ni atau esok. Tapi Tok Abah tak terperanjat, on Monday pun ada yang mendaftar. Tapi kalau boleh hari ni dan esok lah, ya. On Monday biarlah selesai dah senarai. Tok Abah nak tengok untuk Cikgu Nazrin dan Cik Ikin siapkan untuk Tok Abah. Kita start kita punya webinar pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Ya, jom kita memperkasa integriti. Integriti mean buat apa yang baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak, bila orang tak perhati, bila orang tak pantau. That means anda orang berintegriti. Untuk apa kesannya? Kesannya majikan sayang, kesannya pekerja-pekerja kita, fellow workers sayang, ya, customer sayang, tapi yang paling penting Tuhan sayang, Allah sayang kita bila kita bekerja dengan integriti. Dan kalau ada ibu bapa masih ada, ibu bapa kita berbangga bersyukur ada anak macam kita. Adik-beradik kita sonok berbangga ada abang kakak adik-beradik yang ada integriti. Dan bos akan sentiasa mencari pekerja-pekerja yang berintegriti untuk succession plan, untuk menggantikan mereka, untuk dibangunkan untuk jadi pemimpin akan datang. So membentuk integriti diri amat penting, amat kritikal dan membawa kebaikan pada semua pihak, terutamanya anda. So come to Tok Abah punya webinar pada on Monday, ya. Jom kita memperkasa integriti. Dah 200 orang peserta. Tok Abah dah excited dah, sebab Tok Abah expect 50 orang pun cukup, ya. So tapi dah dapat 200. Tok Abah kata wow, ya, that is good. Of course tahun-tahun lepas sampai 500 orang pun ada, of course. Tetapi tak apalah, ni situasi berbeza, ya, dalam konteks PKP-nya dengan hari raya hajinya, korbannya macam-macam, ya. Orang sibuk sana sini, biasalah kan, dengan sakit sana, flu-nya, COVID masih makin bertambah, ya, flu pun ada masing-masing. So and yet beratus-ratus dah register. Tok Abah sangat bahagia. So come guys, come, ya. Tok Abah akan terangkan 11, ya, 11 tanda orang yang tidak ada integriti, supaya kita tengok, oh rupanya aku ni kurang berintegriti. Dan jangan semua seorang pun yang perasan aku sudah berintegriti, jangan, ya, sebab integriti satu perjalanan, bukan satu destinasi, ya. So apakah tanda-tanda orang tidak berintegriti, punca tidak berintegriti, kesan tidak berintegriti? Bagaimana nak transformasi diri kita? 25 tip untuk memperkasa integriti dengan doa-doa dan sebagainya. Dan Tok Abah semalam dapat poin-poin baru, ya. Tok Abah cari lagi ada sahabat-sahabat. Dr. Narimah pun pas kat Tok Abah beberapa website yang tentang integriti. Integriti kat workplace. Tok Abah dapat 13 tip baru semalam, integriti at the workplace. Dan Tok Abah dah dapat pula bagaimana jadi pemimpin yang berintegriti, lebih berintegriti. Itu tak apalah, Tok Abah tak akan masukkan, tapi ambil top-topnya. Okey, so Tok Abah semalam dapat tip-tip baru semalam. Ini daripada nasihat dan cadangan daripada kawan Tok Abah, Dr. Narimah Ismail, ya. Semalam pun dapat, semalam Tok Abah dapat buku, ya, hadiah daripada Dr. Narimah, Success is a Choice. Ini penulisnya John C. Maxwell, penulis yang Tok Abah sangat suka, John C. Maxwell. Dia ni orang tentang kepimpinan, tentang leadership, tentang kepimpinan diri, memang pakar terulung di dunia. John C. Maxwell. Tok Abah cukup suka dengan tulisannya. Berpuluh-puluh buku yang Tok Abah ada tentang tulisannya. Tapi ini buku tahun 2020.
quite new lah ya. Tok Abah pun dah lama tak beli buku. Sejak PKP tak keluarkan, tak beli buku. Semua online lah, buku e-book lah ya. E-book kita baca ya dari masa ke masa. So ni John C. Maxwell. Tok Abah dapat suno, success is a choice ya. So kita yang memilih untuk berjaya ataupun gagal. So kita yang memilih untuk bermotivasi ataupun tidak bermotivasi. Konsepnya sama. Terima kasih Dr. Narima. Sini buku semalam. Lepas tu dibagi pula, ada kuih 2 botol pula tu. Allahu Akbar. Kita dapat hadiah buku, dibagi pula kuih 2 botol. Terima kasih banyak-banyak ya, Cik Din dengan Dr. Narima. Okay, so come to our webinar. Ada link ke atas tu. Macam nak join webinar, ada link ke atas tu ya. So boleh tengok link tu dan join lah ya. So come and join our webinar. You won't lose. InsyaAllah sono, insyaAllah berbaloi, insyaAllah berfaedah. Dan mudah-mudahan ini dia, bila kita berubah jadi orang berintegriti, impaknya bukan 7 keturunan, bukan 7 keturunan yang akan dapat impaknya, tapi sampai kiamat lah, sampai kiamat. Kalau awak berubah jadi orang yang baik, mungkin doa awak untuk anak, cucu, cicit, piut, piat dan seterusnya ya, sampai kiamat. Rabbi ja'alni, contoh, Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a ya. Surah Ibrahim ayat 40. Wahai Allah, jadikan aku dan zuriatku orang yang jaga solat. Kalau Allah awak berdoa begitu ya, apa kesannya? Awak, anak-anak dan zuriat yang entah bukan 7 keturunan, sampai kiamat zuriat kita mudah-mudahan jaga solat. Nampak tak? Mana pula orang kata Allah, kita berubah ni kita je ada kesan tak? Ya, separuh orang kata ada 7 keturunan akan ada kesan. Itu apa pun ada sebut. Tapi tak, bukan 7 keturunan sampai kiamat. Mungkin berpuluh-puluh atau beratus keturunan. Kita tak tahu bila kiamat. Ya, tapi kalau doa kita Allah makbulkan untuk zuriat kita, maka seluruh zuriat kita akan datang. Ya, 20, 30, 100 generasi akan datang. Ya, mungkin ada kesannya yang positif. Asbab kita mencari ilmu, mengamalkan dan menyampaikan kepada zuriat yang akan datang. So guys, come to our webinar tentang integriti. Mana tahu impaknya sampai kiamat. Bukan sampai 7 keturunan, 10 keturunan. Sampai kiamat. Ini bukan overclaim. Bukan overclaim. Tapi inilah realiti yang kita tak nampak terlepas pandang. Okay guys? Baik. Seterusnya, tip yang seterusnya. Tidak. Kenapa Tok Abah bersemangat? Tok Abah yang bersemangat pagi ni sebab ya, bangun pagi je. Sebab malam tadi memang Tok Abah tak ada dinner. Sebab semalam Tok Mak punya birthday, budak office bagi pulut kuning dengan rendang. Terima kasih guys kat office ya, Saiful dan sahabat-sahabat semua ya, Cik Iki, Nat dan apa nama, Nazrin dan mereka yang kat pejabat beri apa ni buah-buahan banyak. Lepas tu dapat pula Haji Lehan hantar anak dia pula, Haji Lehan kat Yaman, anak dia si Azam ya, hantar pula durian musangking sikit ke pejabat ya, dengan buah rambutan. Ni kata ni untuk Tok Mak, dia kata. So Tok Abah teman ya. So tapi Tok Abah tak ada dinner malam tadi. Tapi pagi ni minum premium cokolate. Ini memang berasa kenyang, bersemangat. Dan ada orang komplain, dia kata, Pak Adlan Kamsah, aku betul-betul kecil hati kat Adlan Kamsah. Dia cakap produk yang diminum bersemangat dan kenyang, aku makan aku kena gastrik. Dia komplain, dia memang tak boleh maafkan Tok Abah, dia memang boykot Tok Abah. Tapi Tok Abah cek, suruh anak cek, rupanya bukan premium cokolate yang diminum. Diminum benda lain, kopi biasa yang memang kalau awak tak jaga makan boleh jadi gastrik. Dia pun dia kata dia ada gastrik sebab dia kata dia tak rasa kenyang pun gastrik pula. Yang rasa kenyang ini yang Tok Abah minum. Sebab ada probiotik, prebiotik, ada pelawas, ada bahan-bahan yang sihat ada kat sini. Lain benda yang dia makan tapi ada kaitan dengan nak Tok Abah lah ya. Dia kata tak guna betul Fadlan Kamsah. Bila dia dah tahu dia tersilap, dia pun padam dia punya komen yang negatif. Walaupun dia tidak minta maaf ya, tapi Tok Abah maafkan dia. Biasalah kan orang ya, dia terlupa nak minta maaf, tak apalah, kita bersangka baik ya. So ini yang Tok Abah minum ya. Tu Tok Abah minum setengah mug ya. Memang rasa kenyang, rasa bersemangat, berkobar-kobar, pagi-pagi bermotivasi. Antara puncanya inilah dia yang Tok Abah minum. Dan of course Tok Abah pun pagi tadi sembahyang subuh normal lah, sebab Kodisi Plus ni. Kodisi Plus ni alhamdulillah ya. Kodisep memang banyak antioksidan, memang dengan izin Allah yang Tok Abah sendiri rasa yang memang berbeza lah
Dulu Tok Abah 10 tahun yang lepas patut tukar kneecap dah. Dr. Zul, Datuk Zul pernah kata tukar je ke titanium. I buat best punya. Tok Abah pisik kat dia. Tell me the truth. If you are in my situation, what will you do? Dia pun senyum. Pakailah sampai tak boleh pakai. Jangan tukar dulu. Dia bisik kat telinga kita. Pakailah kaki yang ada tu sampai tak boleh pakai. And then boleh kita tukar ke titanium. Sebentar lagi boleh pakai walaupun sakit. Original is nothing like new yang artificial. Mana boleh. So Tok Abah kata baik saya akan pakai yang original. Mudah-mudahan sampai meninggal dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Itu so Kodi C Plus ni membantu Tok Abah lah. Secara peribadi, ya. Tok Abah dah ambil ni dah 3-4 bulan lepas, ya. 3 bulan lebih, ya. So memang alhamdulillah. So my own experience, nobody can deny that. Okey, sambung. Tips untuk bermotivasi, kita tahu prioriti kehidupan. Dan cuba capai semua prioriti kita secara bersepadu. Itu sebabnya Tok Abah tadi sebut tentang 10Q. Bila kita fokus pada 10Q, IQ, emotional quotient, EQ, SQ, spiritual quotient, RQ, relational quotient, hubungan sesama manusia belum minanas, MQ, motivation quotient, PQ, physical quotient, kemampuan untuk bertindak dengan cemerlang buat kerja, LQ, loyalty quotient, VQ, verbal quotient, AQ, adversity quotient, kemampuan menanggung ujian, menghadapi cabaran, mehnah hidup, dan BQ, balance quotient. Jadi bila kita dah pakai 10Q, maka poin nombor 62 ni, maka berikan satu penekanan saja. Fahami prioriti kehidupan dan cuba capai semua prioriti kehidupan kita secara bersepadu. Dan Tok Abah buat kajian lebih kurang 30 tahun yang lalu. Apakah prioriti kehidupan dalam kehidupan manusia? Tok Abah tanya peserta kursus, tanya batch by batch. Okey, ambil kertas kosong, tulis 10 top prioriti kehidupan kita. Satu apa, dua apa. Apa yang berkebubuh. Nombor 1, okeylah, ramai yang kata agama. Agama is my first priority. Nombor 2, keluarga. Nombor 3, kesihatan. Nombor 4, nak rumah. Nombor 5, nak aset, nak tanah. Ini hobi. Yang macam-macam lah. Kawan, jiran. So ada Tok Abah kumpulkan 13 prioriti kehidupan manusia. Dan semua prioriti ini berbeza-beza lah. Ada orang kata keluarga dia nombor 1, ada kata agama dia nombor 1, ya, ada kata kesihatan dia nombor 1, ada kata oh aku punya hobi is nombor 1 dan sebagainya. Kebahagiaan nombor 1, harta nombor 1. So masing-masing lah kan. Tapi Tok Abah ada dapat 13 ya prioriti kehidupan di Malaysia. Orang-orang Malaysia yang Tok Abah survey. So itu yang Tok Abah timbul mencipta 10Q untuk kita orang mengambil kira semua prioriti kehidupan manusia supaya seimbang. Gitu ya. So pahami apakah prioriti kehidupan anda. Kalau kesihatan itu penting, jagalah kesihatan. Jaga diet, makan suplemen, makan benda-benda yang sehat, jaga kita punya tidur kita cukup, rehat kita cukup. Sebab salah satu punca kita tak sihat ialah tidur yang tidak cukup, ya, tidur tak seimbang. Dan terbuat tidur sekitar 4 jam, ya, 1.5, 5.5, ya, pukul 2, pukul 6 bangun, ya, itu normal lah. Malam tadi pun malam tadi lain. Terbuat tidur awal. Sebab penat sangat buat video lepas sembahyang buat macam-macam kat pejabat. Masih penat daripada Kelantan, ya. Bawa klik dari Kelantan Malek Maring. Lepas tu balik je terus kursus bahasa Arab. Pagi semalam pula buat 4 rakaman untuk Haji Fazli. Lepas tu dengan mesyuarat, dengan berbincang dengan macam-macam selesaikan situasi. So pukul 5 petang bawa balik, tak sempat makan tengah hari pun, ya. Tak sempat makan tengah hari. Tapi okeylah. Sebab dah pagi-pagi dah kena premium cokolatis, so taklah lapar sangat. So, ya, petang Tok Abah makan pulut tu dengan rendang sikit, ya. Itu lunch, ya, lunch and dinner lah. Malam tak makan apa-apa. Tu sebab pagi ni perut kosong ni. Tapi sebab dah kena cokolatis ni bersemangat, ya. Alhamdulillah. Malam tadi tak ada dinner. Okey, melayan cucu pula seronok. Semua cucu ada malam tadi. Kita bawa toys daripada Kota Baru, daripada kita beli kat pasar Pasar Khadijah, Siti Khadijah.
Tahu belikan toys untuk yang macam-macam toy yang pusing-pusing, yang untuk semua cucu ada dapat masing-masing. Semua happy. Allah, yang paling happy siapa? Tok mak, tok abah lah tengok cucu-cucu ketawa berbut-berbut dengan happy masing-masing. Ya Allah, seronoknya tengok cucu-cucu bahagia. Yang lebih bahagia lah atuk dan tok mak dia Alhamdulillah. Itu prioriti kehidupan kita lah. Keluarga. Untuk orang tua macam kita ni, kita nak buat bekal ke alam barzah, alam akhirat. Nak buat bekal. Itu namanya Tok Abah. Walau macam mana pun nak share sikit-sikit pagi-pagi macam ni. Mungkin inilah ilmu yang terakhir yang Tok Abah sampaikan. Esok dah tak ada. Contoh, nak jadi bekal yang akan tolong kita ke alam barzah, sedekah jariah. So kita pun dah dapat sedekah subuh, alhamdulillah. Lepas tu doa yang soleh. So kita pesan pada anak-anak, doakanlah kami semasa hidup dan bila dah tak ada. Dan of course, ilmu yang kita tinggalkan. Semalam pun seorang sahabat daripada Hajah J Jamilah, Hajah Jamilah, share dengan Tok Abah sharing. Tok Abah dah dapat sharing tu lebih kurang 5-6 tahun lepas, tentang let's die empty. Jom kita mati dalam keadaan kosong. So kalau orang tak faham, dia kata, mana boleh orang Islam kena mati dalam keadaan penuh bekalan. Ya betul, kita nak bawa banyak bekalan ke kubur, ke alam barzah, tetapi jangan mati dalam penuh syarat dengan sumber-sumber yang kita tak tinggalkan di dunia. Ada ilmu, jangan bawa ke kubur. Ada pengalaman, jangan bawa ke kubur. Artinya pengalaman share dengan semua orang yang hidup. Ilmu, tinggalkan semua ilmu kita pada orang hidup. Jangan bawa ilmu, pengalaman, bakat-bakat semua ke kubur. Die empty. I like that concept. Dan Tok Abah dah share dah lama dah tentang jom kita tinggalkan, berikan. Ada ilmu kongsi, ada formula kongsi, ada resipi kongsi. Ni tak boleh, ni resipi keluarga tak boleh kongsi. Habislah bankrupt saya. Siapa kata bankrupt? Awak punya rezeki bukan dari manusia, rezeki awak daripada Allah. Dan barang siapa yang kongsi, maka Allah akan tambah. Barang siapa yang memberi pada orang lain, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. 10 kali ganda. Kena yakin lah. Tapi awak pakai logik, aku share aku punya resipi, buat bankrupt lah aku. Chef Wan kongsi semua resipi dia. Restoran dia makin maju. Bukan Chef Wan aja, Chef 2, Chef 3, Chef 4, Chef siapa nama, Chef Lee, Chef siapa lagi nama chef yang tak punya kawan-kawan tu. Allah, lupa dah sebab dah lama tak makan ke restoran dia orang. Allahumma salli tak apa terbayang wajah dia tapi tak ingat. Chef-chef ni semua share semua ilmu dia. Tapi tak pula tutup dia punya restoran. Dia punya chain of restaurant. Nampak? So jom kita farming. Okey, itu 60 tip nombor 62. Tip nombor 63. Mungkin Tok Abah berhenti hari ni, mungkin Tok Abah besok wrap up, habiskan ke bahagian yang ke-22 terakhir lah. Sebab Tok Abah pun dah bukannya penat dengan topik ini. Sebab ni topik motivasi. Bidang Tok Abah kan, sejak muda sampai ke habis muda sekarang ni, ialah motivasi. So memang banyak lah nak share, nak tinggalkan. Because I want to die empty. Saya nak mati, Tok Abah nak mati dalam keadaan yang tak bawa ilmu ke kubur. Tinggalkan semua ilmu di dunia. Gitu. So nombor 63 ialah pertingkatkan karisma diri. Pertingkatkan karisma diri, kita akan bermotivasi, akan seronok. Terus sebenarnya malam tadi Tok Abah fikir apa baju nak pakai untuk hari Sabtu punya FB Live. Tok Abah kata hijau, aman, damai, tenang, fresh, dan dapat idea baru. Dan pagi tadi adik Tok Abah, Profesor Zaki, dia baru bersara. Anda dah bersara dah. Dia dulu TNC, TNC di UTM. So dia share dengan Tok Abah, bila kita dapat kawan baru, dia punya sharing pagi tadi bila kita dapat kawan baru, kita akan dapat new pengalaman baru, tenaga baru, perspektif baru. So kita akan bermotivasi lah sebab dapat pengalaman baru, tenaga baru, perspektif baru, sisi pandang baru. Dan Tok Abah tambah sajalah, kita akan dapat aura baru, karisma baru. Dan kita akan dapat emosi baru. Macam cucu-cucu Tok Abah baru dapat toy baru. Apa jadi? Excited sebab dapat benda baru, toy baru. So kalau kita dapat kawan baru, kita akan dapat emosi baru, pengalaman baru, mungkin tenaga
ya, atau baru, karisma baru, sisi pandang baru, perspektif baru. Masya Allah, ya. So itu sebabnya mendapat kawan baru pun salah satu punca untuk kita bermotivasi. Berapa orang yang tiap-tiap hari keluar rumah dengan niat untuk dapat kawan baru? Maaf ya, Tok Abah pernah share pada you all, ya, 20-30 tahun yang lepas. Niat Tok Abah pergi kerja, ya Allah, aku pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal, ilmu yang berguna, aku nak kongsi ilmu, aku nak senyum kat semua orang, aku nak bagi salam. Lepas tu, aku nak cari kawan lama, aku nak jumpa kawan baru. Itu niat Tok Abah pergi kerja, ya. Aku nak cari kawan lama, nak jumpa kawan lama, aku nak jumpa kawan baru. Aku nak buang dosa, kerja kuat sampai penat waktu petang. Aku nak buang dosa, sembuhkan penyakit. Aku nak jadi sebab orang lain berubah. Aku nak jadi sebab orang lain selesai masalah. Jadi sebab, bukan selesaikan masalah orang. Dan aku nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Kalau aku mati hari ini, ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. 11 niat Tok Abah tiap-tiap pagi nak pergi kerja. Salah satu ialah, wahai Tuhan, jadikan aku hari ini dapat kawan baru atau jumpa kawan lama. So part and parcel of my prayer every day is to find a new friend, a new person. So that dapat apa? Pengalaman baru, perspektif baru, sisi pandang baru, aura baru, emosi baru, dapat motivasi baru dengan kawan baru. Ya, sebabnya Tok Abah sentiasa berdoa agar dapat. Ya, semalam adalah orang-orang baru yang Tok Abah jumpa, ya. Apa nama? Anak Haji Lehan si Azim datang dengan kakak dia yang Tok Abah tak pernah jumpa pun, ya. Kakak dia tu kawan barulah dah, ya. Dia pun minta nasihat, minta semangat. Tok Abah pun share sikit, ya. Dan walaupun tak sempat belanja minum, sebab mereka dah nak cepat, ya. Tok Abah pun tengah buat rakaman semalam untuk Haji Fazli. So macam-macam berlaku semalam, alhamdulillah. So tu dia yang sempat Tok Abah kongsikan hari ni. Kita pertingkatkan karisma. Tok Abah berhenti pada nombor 63. Besok kita sambung, ya, the last day. Bagaimana nak memperkasa diri supaya sentiasa bermotivasi, InsyaAllah, ya. So guys, happy birthday, happy anniversary, happy working day. Selamat pengantin baru, selamat menimang cahaya mata, selamat menimang cucu, selamat bekerja, selamat bercuti, selamat dalam perjalanan, selamat dalam buat apa pun. Jadikan hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir atas muka bumi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.